Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada hari ini, pada petang ini kita akan lihat topik yang seterusnya untuk minggu ini, iaitu kursus personality ulul albab insya-Allah. Okey, ada tiga perkara sepanjang 2 jam yang kita akan buat insya-Allah. Yang pertama ialah kita akan tengok slide ini. Keduanya ialah kita akan lihat tugasan 1 jam tutorial tahsin Al-Quran. Yang ketiga ialah insya-Allah kita akan lihat kehadiran masing-masing. Okey, saya akan ambil kehadiran lah. Baik. Jadi topik pada hari ini ialah tokoh-tokoh ulul albab. Tokoh kepribadian ulul albab. Jadi kita dah tengok ulul albab ini dia diklasifikasikan kepada 3 bahagian, 3 kategori, 3 elemen. Iaitu elemen apa dia? Iaitu antaranya ialah elemen Quranik, yang kedua ensiklopedik, yang ketiga ialah ijtihadik. Okey. Jadi pada hari ini kita akan lihat pula secara khusus siapakah tokoh-tokoh ulul albab. Okey, jadi inilah yang kita akan bincangkan pada minggu ini. Iaitu kalau kita lihat di hadapan tokoh yang kita akan bincangkan, yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Uthman Affan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Insya-Allah Kemudiannya pada minggu seterusnya barulah sumbangan keintelektualan dan pemikiran tokoh berpengaruh silam dan juga kontemporari pada zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, Uthmaniyah dan juga zaman sekarang ini. Baik, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi pada kali ini kita tengok apakah tokoh yang terdapat, ketokohan yang terdapat di sebalik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu kita tengok secara ringkas latar belakang Nabi. Okey, yang pertama ialah Nabi lahir pada hari Isnin bersamaan 2 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey, baik. Persoalannya ialah saya nak tanya kepada kamu, sebab apa dinamakan sebagai tahun Gajah? Siapa boleh jawab ni? Ada siapa tak yang tahu sebab apa dinamakan sebagai tahun Gajah? Akmal Farishah, tahu tak? Fatin Nur Zaini. Sebab apa dinamakan sebagai tahun Gajah? Kalau dah tahu, Ustaz tak payah beritahu. Kalau tidak tahu, saya akan bagi tahu. Kita tak tahu? Tak tahu. Okey, baik. Jadi kalau tak tahu, saya maklum di sini, dinamakan dengan tahun Gajah sebab pada tahun kelahiran baginda Nabi SAW berlaku, orang kata, pertempuran antara Abrahah, tentera bergajah daripada Yaman, dengan, orang kata, Kaabah. Maknanya ia akan menyerang Kaabah. Jadi Abrahah dengan tenteranya akan menyerang Kaabah, masuk kota Madinah, masuk kota Mekah daripada Yaman, mengambil masa yang lama dalam perjalanan dengan gajah pula tu, iaitu lagilah lama perjalanan kalau dengan gajah kan. Jadi apabila mereka pergi nak hancurkan Kaabah tapi tidak hancur, tidak berjaya, maka dihapuskan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala burung-burung ababil. Selepas 50 hari kejadian itu, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada beberapa riwayat, ada kata 50 hari, ada kata 100 hari, ada kata 200 hari. Tak kisahlah. Tetapi yang pentingnya ia pada tahun yang sama peristiwa peperangan ini berlaku. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun yang sama ialah tahun gajah. Maka dinamakan tahun gajah lah. Gajah bukannya senang kita nak dapat di kota Mekah tu. Apabila datang pula tiba-tiba ia menyerang Kaabah. Jadi itu peristiwa yang besar lah. Apabila peristiwa yang besar, ia akan menjadi benchmark pada tahun tersebut. Okey.
Yang kedua, dilahirkan dalam puak yang terkenal iaitu Bani Hashim. Kehilangan ibu bapa Nabi pada usia yang muda. Siapa dulu yang meninggal? Ibu ke bapa Nabi dulu yang meninggal? Bapa Nabi yang meninggal dahulu, kemudiannya barulah ibu Nabi meninggal dunia. Okey. Bapa beliau bernama Abdullah, meninggal dunia di Yathrib. Yathrib di mana? Yathrib di Madinah. Nama lama bagi Madinah ialah Yathrib. Jadi apabila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka ditukar nama Yathrib itu kepada Madinah. Boleh faham semua? Okey, next ialah ibu beliau bernama Aminah, meninggal dunia pada usia baginda 6 tahun. Dan juga baginda merupakan Nabi terakhir yang membawa risalah Islam iaitu Al-Quranul Karim. Okey, kita teruskan dengan apa yang ada di sebalik baginda Nabi untuk kamu semua, untuk ustaz, untuk sidang pendengar, mengambil istifadah daripadanya. Yang pertama dari sudut kepimpinan, iaitu Nabi merupakan pemimpin yang sejati apabila beliau berjaya mendirikan kerajaan Islam di Madinah. Di Madinah mempunyai berpuak-puak. Okey, kerajaan ketika itu, ketika nak bangunkan kerajaan di kota Madinah itu, terdiri daripada pelbagai kelompok agama dan bangsa. Ada yang golongan yang Islam, ada golongan munafik, ada juga golongan yang bukan Islam, Kristian dan juga Yahudi. Jadi bagaimana Nabi dengan sifat kepimpinan beliau, beliau berjaya menyatu padukan semua, akhirnya membentuk kerajaan Islam di kota Madinah. Ini menunjukkan bahawa Nabi merupakan pemimpin yang sejati. Yang kedua ialah beliau merupakan ketua hakim. Apabila menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat ketika itu, Nabi SAW juga mengasaskan semangat musyawarah dan berlandaskan keadilan. Apa yang dimaksudkan dengan musyawarah? Musyawarah ialah uh, perbincangan ataupun mesyuarat. Musyawarah. Jadi apabila kita dalam satu organisasi, kita duduk dalam satu tim, jadi perkara yang perlu ialah kita bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Bermesyuaratlah kamu pada satu-satu perkara. Jadi perkara penting kita contohi Nabi. Yang pertama pemimpin sejati. Yang kedua ialah hakim yang menyelesaikan masalah dalam masa yang sama, menegaskan bahawa musyawarah itu perkara yang amat penting. Okey, dari sudut ketenteraan pula, baginda Nabi SAW mengetuai beberapa misi peperangan dalam sejarah Islam. Contoh peperangan yang ada pada bulan Ramadan ialah peperangan Badar. Jumlah musuh lebih ramai daripada umat Islam, tetapi menang umat Islam. Sentiasa berada di saf hadapan untuk menegakkan kebenaran dan menghadapi tentangan daripada musuh Islam. Jadi Nabi apabila perang bukan duduk di dalam bilik, bukan duduk di belakang, tetapi duduk di hadapan. Maka Nabi SAW apabila duduk di hadapan, ialah orang pertama yang terdedah kepada, orang kata, kecederaan, terdedah kepada musuh. Jadi tapi Nabi tidak hirau sebab Nabi dilengkapkan oleh Allah dengan kemahiran dalam ketenteraan dan juga dalam berlawan. Okey, next. Kepribadian pula. Baginda Nabi penuh dengan sifat yang baik dan terpuji sehingga mendapat gelaran Al-Amin kerana sifat amanah yang dimiliki oleh beliau. Amin maksud dia amanah. Mempunyai sifat merendah diri yang tinggi. Sifat merendah diri dalam bahasa Arab, tawadhu'. Tawadhu', merendah diri. Jadi itu perkara yang penting para pelajar sekalian, sepandai mana pun kamu, kena ada sifat tawadhu', merendah diri. Jangan sentiasa merasa diri ini betul. Jangan merasakan diri ini hebat. Jangan merasakan diri ini senior. Yang lain tu ialah junior. Jadi kita yang paling hebat. Jangan. Sebab nanti Allah akan uji kita satu hari nanti. Okey, Nabi menolak sanjungan dan sentiasa mendamping dengan pengikutnya tanpa mengira perbezaan darjat. Jadi Nabi dia tak nak sanjungan, tak nak. Nabi hanya mengharapkan balasan daripada Allah dan juga Nabi memelihara kaumnya dengan sebaik mungkin. Jadi Nabi menganggap kaum dia, umat Islam itu ialah amanah daripada Allah untuk dia pelihara dengan baik. Meliputi sifat pekerti yang baik dan juga luhur, iaitu
penyempurna akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini hadis Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata innama sungguhnya bu'istu dibangkitkan aku liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlak yang mulia. Baik, dari sudut kebajikan pula Nabi menunjukkan keprihatinannya dengan mengutamakan kebajikan rakyat melebihi kepentingan peribadi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengutamakan orang lain daripada diri dia walaupun diri dia dalam kesusahan. Ini sifat yang terpuji yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya ialah sanggup menggunakan harta miliknya untuk kebajikan rakyat. Jadi Nabi guna hartanya, Nabi orang yang banyak duit sepatutnya. Sebab apa? Sebab Khadijah, isteri Nabi seorang businesswoman. Nabi pula berhak menerima zakat. Nabi pula berhak menerima harta rampasan perang. Tapi Nabi memilih untuk membahagi-bahagikan hartanya kepada rakyat yang memerlukan. Ini akhlak Nabi yang sangat penting dari aspek kebajikan. Baik Jadi itu akhlak Nabi secara ringkas yang kita boleh dapat tengok. Now kita masuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nak cerita kisah Nabi ni memang tak akan habislah. Banyak kisah Nabi Tapi cukup setakat tu kita tahu yang penting-penting saja. Kita pun cuba bandingkan apa yang Nabi buat dengan apa yang kita buat setakat ini. Okey, seterusnya kita masuk iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini dia. Nama beliau ialah Abdullah bin Abu Quhafah. Dikenali dengan Khalifah Abu Bakar. Lahir pada 573 Masihi dan juga keturunan Bani Tamim. Nabi keturunan Bani Hashim. Abu Bakar berketurunan Bani Tamim. Gelaran beliau ialah As-Siddiq yang bermaksud membenarkan kerana beliau sentiasa meyakini kebenaran kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz ada soalan di sini. Sebab apa Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq? Sebab apa Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq? Nabi digelar dengan Al-Amin sebab Nabi seorang yang amanah. Tetapi Abu Bakar sebab apa digelar dengan As-Siddiq? Siapa tahu? Syuhada dia, syuhada. Syuhada. Cuba beritahu Ustaz. Selalu membenarkan kata-kata Nabi. Okey, Alia jawab. Okey, betul. Sentiasa membenarkan kata-kata Nabi. Okey, baik. Ustaz bagi contoh. Satu contoh yang sangat besar yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni ialah ketika mana Nabi kumpul orang beritahu bahawa ada agama yang benar, ada akidah yang benar, ada Tuhan yang benar. Tuhan itu satu. Jadi satu ketika Nabi panggil semua orang untuk mari berkumpul di satu kawasan. Nabi duduk di tempat yang tinggi. Kemudiannya yang lain-lain pun duduk di bawah. Jadi Nabi pun berkatalah, marilah beriman kepada Allah. Nabi ajak kepada perkara yang betul. Maka dalam keadaan sedemikian, Abu Bakar yang mempercayai Nabi, orang lain tidak percaya. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua ialah kisah berlakunya Nabi pergi Isra' dan juga Mi'raj. Nabi Isra' daripada perjalanan malam pergi ke Palestin. Kemudiannya Mi'raj daripada Palestin itu naik ke langit yang ketujuh. Jadi esoknya Nabi pun beritahulah kepada orang ramai bahawa Nabi Isra' dan juga Mi'raj pada malam tadi. Oleh kerana orang ramai berada di hadapan Nabi, maka ramai yang tidak percaya. Sebab apa? Sebab mustahil ketika itu boleh sampai ke kota Palestin dalam masa satu malam. Sedangkan kalau naik kuda unta selama 30 hari, sebulan, baru sampai sana. Nabi pula sampai satu malam sahaja. Ramai yang tidak percaya dan juga ada yang percaya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal ni ialah orang yang jahatlah, watak yang jahat. Jadi apa yang Abu Jahal buat ialah beliau pergi cari Abu Bakar. Masa tu Abu Bakar duduk di kebun. Lepas tu apabila bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Jahal kata, wahai Abu Bakar, kamu tak dengar ke berita yang diberitahu oleh sahabat baik kamu? Dia sebenarnya telah gila, tak masuk akal.
Abu Bakar kata, aku tidak tahu berita apa itu. Aku ada di kebunku. Tidak tahu lagi kisah-kisah yang terkini. Jadi Abu Bakar pun dengarlah apa yang dinyatakan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kata, kamu tak pernah dengar bahawa kamu tak dengar ke sahabat kamu Muhammad itu kata pergi ke Palestin dalam satu malam, naik ke atas bertemu dengan Tuhan, turun semula kemudiannya balik semula ke kota Mekah ini dalam satu malam. Itu ialah perkara yang tidak logik. Kemudiannya Abu Bakar dengar sedemikian, Abu Bakar pun bagi tahulah kepada Abu Jahal, ya Aba Jahal, wahai Abu Jahal, jika sekiranya di hadapan aku ini ada dinding yang berwarna putih, mata aku nampak dinding ini berwarna putih dengan sangat jelas, datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu aku bahawa dinding ini berwarna hitam, nescaya aku akan meyakini kata-kata Nabi Muhammad itu daripada mata aku sendiri. Dengar sahaja kata-kata Abu Bakar As-Siddiq itu, Abu Jahal tersenyap, terpinga, speechless. Akhirnya beredar, berlalu pergi. Itu antara titik tolak beliau digelar dengan As-Siddiq membenarkan kata-kata Nabi SAW, walaupun dalam keadaan orang masyarakat ketika itu tidak percaya. Ramai yang menafikan. Tapi Abu Bakar kata, kalau dinding depanku ini warna putih, mataku nampak warna putih, Nabi mari kata warna hitam, aku akan percaya kata-kata Muhammad bin Abdullah. Itu warna hitam. Dan juga mendustai penglihatanku ini. Itu kelebihan yang berada pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga merupakan mertua kepada Nabi, sahabat dan juga mertua kepada Nabi sebab baginda berkahwin dengan anaknya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Baik, apa kelebihan yang ada, ketokohan yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq ini? Iaitu yang pertama ialah dari sudut pentadbiran. Beliau berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah meninggal dunia. Nabi dah hidup lebih kurang 23 tahun Nabi berdakwah. Nabi meninggal umur 63. Tetapi berdakwah Nabi itu mula umur 40. Jadi Nabi berdakwah umur 40. Umur 63 tu Nabi SAW meninggal dunia. Jadi apabila meninggal dunia, berlaku perpecahan, sebahagian daripada orang Islam tu murtad. Dan juga adanya golongan riddah. Riddah ni golongan yang tidak percaya kepada Islam lah, murtad. Apa yang Abu Bakar buat ialah memerangi golongan murtad ini. Sebab mereka beranggapan bahawa Nabi dah tidak ada. Kenapa kita perlu menyembah Allah? Kenapa kita perlu masuk dalam agama Islam lagi? Kita pergilah kepada agama yang lain. Maka masa itulah Abu Bakar mempertahankan dan juga berlaku peperangan riddah, mengorbankan nyawa umat Islam juga ketika itu. Okey. Yang kedua, beliau membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah. Kemudian beliau melantik ketua untuk mentadbir wilayah-wilayah tersebut. Sistem pertahanan dan juga ketenteraan, baginda Saidina Abu Bakar mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar iaitu kerajaan Parsi dan juga Rom Timur, Byzantine. Jadi masa tu Madinah ini kerajaan tu bukanlah besar sangat. Tak besar, cukup dengan kapasiti kawasan tu sahaja. Yang besar ialah di bahagian lain iaitu kerajaan Rom dan juga kerajaan Parsi. Jadi mereka ialah kerajaan yang besar. Jadi mereka apabila nak menyerang kota Mekah, kota Madinah tidak berani sebab ada pertahanan yang hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dari sudut ketenteraan, beliau memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera melalui hasil rampasan perang dan lain-lain. Jadi beliau yang mempelopori bayaran gaji melalui hasil peperangan perang kepada para jurid sama ada yang hidup ataupun yang terkorban. Yang terkorban tu bagi kepada warisnya lah. Okey, yang ketiga ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni nama beliau ialah Umar bin Khattab bin Naufal. Beliau dilahirkan pada tahun 583 Masihi. Kalau ikut Abu Bakar tadi lahir pada 573. Jadi Umar ni lebih muda. Tetapi ia terkemudian daripada Abu Bakar. Okey. Kemudiannya beliau berketurunan Quraisy, Arab Quraisy, okey.
Beliau merupakan seorang yang berani, tegas berterus terang. Dan juga pada zaman beliau lah digelar zaman keemasan. Sebab apa? Sebab banyak melebar luaskan empayar-empayar Islam ini di wilayah yang lain. Okey, dari bidang politik apa yang Saidina Umar Al-Khattab buat? Yang pertama, memperkenalkan dasar pentadbiran dan pelantikan pegawai. Yang kedua, menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil muhajirin dan juga ansar. Muhajirin siapa dia? Muhajirin ialah orang daripada kota Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar ialah golongan yang menetap di kota Madinah. Kemudiannya menubuhkan beberapa jabatan penting dalam organisasi pemerintahannya, melantik wali atau gubernur sebagai ketua pentadbir awam dan panglima tentera, membahagikan jajahan takluk kepada beberapa wilayah. Ini dari sudut politik lah. Okey, dari sudut pendidikan dan sosial, beliau mengembangkan pengajaran Al-Quran dengan menyediakan tempat pembelajaran di kawasan masjid. Masjid biasa tempat solat, tapi dibuat juga tepi-tepi itu tempat untuk berpendidikan, untuk mengaji Al-Quran. Beliau menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan. Beliau memperkenalkan kalender Islam dengan menjadikan tahun hijrah sebagai titik pengiraan tahun. Banyak pahala, banyak jasa yang dihasilkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Next, dalam bidang ketenteraan, beliau menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan juga tentera sukarela. Kemudiannya tentera diberi gaji dan pakaian seragam. Okey. Yang terakhir terdapat pembinaan markas tentera dan kubu pertahanan. Jadi beliau mengupgrade apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu dalam bidang ekonomi pula, beliau membina terusan dan tali air untuk memudahkan masyarakat, untuk membuat penambahan hasil pertanian, untuk menambahkan ekonomi. Okey. Rakyat digalakkan untuk meneroka tanah baharu untuk pertanian. Jadi kalau ada siapa-siapa penduduk yang perlu kepada wang, maka boleh ambil mana-mana tanah untuk menuai tanah tersebut, meneroka tanah tersebut sebagai hasil pendapatan. Mengusahakan tanah yang terbiar, memperkenalkan pelbagai jenis cukai, bahkan Baitul Mal didirikan untuk mengawal aliran pendapatan negara. Cukai ini ialah dikenakan bagi orang yang bukan Islam pada zaman Umar Al-Khattab. Orang Islam tidak perlu bayar cukai kerana mereka perlu bayar zakat. Okey, mereka perlu bayar zakat. Cukai hanya dikenakan kepada orang bukan Islam yang duduk dalam negara Islam, duduk dalam kota Madinah. Dan juga aliran kewangan yang berlaku, beliau mengutamakan Baitul Mal. Baitul Mal ialah satu pusat untuk letak duit di situ, kemudiannya barulah agih ikut keperluan. Ada asnaf, ada tempat untuk bangun, boleh buat rumah, boleh buat itu, boleh buat ini. Jadi itu digagaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, next kita masuk kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, sebelum Ustaz terlupa, Umar Al-Khattab diberi gelaran apa? Kalau Nabi Muhammad diberi gelaran Al-Amin, kalau Umar Al-Khattab diberi gelaran kalau Abu Bakar diberi gelaran Siddiq, As-Siddiq, tapi Umar Al-Khattab diberi gelaran, siapa tahu? Dia beri gelaran apa? Singa Allah? Bukan. Diberi gelaran Al-Faruq. Betul, Siti Zulaikha jawab. Okey, Siti Zulaikha jawab. Betul Tahniah Siti Zulaikha. Iaitu Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq? Membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Kenapa diberi gelaran tersebut? Sebab beliau sangat berani dalam menyatakan kebenaran walaupun masa tu beliau tidak berkeupayaan. Contoh, apabila beliau nak berhijrah ke kota Madinah, beliau secara terang-terang pergi depan Kaabah kata, esok aku akan pergi ke kota Madinah untuk berhijrah. Aku akan pergi secara terang-terangan. Sahabat yang lain tu pergi secara sembunyi-sembunyi. Tapi dia kata aku akan pergi secara terang-terangan
siapa yang berani halang aku, sila bertemu dengan aku di balik bukit ini. Dan juga siapa yang nak isterinya menjadi balu, siapa nak anaknya menjadi yatim, sila bertemu aku segera di belakang bukit tersebut. Ada tak orang berani? Tidak ada yang berani. Maka berhijrahlah Umar pergi ke kota Madinah dalam keadaan terang-terangan. Nampak tak? Kehebatan dia itu sangat ditakuti. Padahal orang musyrikin Quraisy ramai. Tapi tak berani nak serang dia. Sebab apa? Sebab dia tu orang yang sangat berani, tangkas, kuat. Memang sangat ni lah, sangat ditakuti. Baik Okay, now kita masuk kepada Osman bin Affan. Osman bin Affan merupakan keturunan Bani Umayyah. Nama beliau ialah Osman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Lahir pada tahun 576 Masihi. Peribadi hartawan yang dermawan. Osman ni orang yang berharta tetapi suka menderma. Lemah lembut. Lemah lembut. Dari sudut peribadi bertolak ansur dan juga sikap simpati yang tinggi. Ini yang berlaku di sebalik kepribadian Sayyidina Osman bin Affan. Tolak ansur dan juga simpati yang sangat tinggi. Baik. Dalam bidang politik pula, beliau berjaya meluaskan wilayah Islam hingga ke Afghanistan, Samarkand, Cyprus dan juga Tripoli. Beliau membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan pengembara macam RNR. Okey. Mengukuhkan pertahanan negara dengan membentuk Angkatan Tentera Laut Islam. Dalam bidang sosial, beliau menyelaraskan cara bacaan Al-Quran. Okey, kerana berlakunya kepelbagaian cara bacaan di pelbagai wilayah. Masa zaman Umar dah berkembang dah Islam, maka wilayah ni bacaan lain. Wilayah ni bacaan lain. Maka Usman kata kita seragamkan bacaan. Kalau berbeza pun jangan berbeza yang banyak sehingga mengelirukan. Dan juga yang kedua, beliau menyelaraskan naskah Al-Quran sehingga Sayyidina Osman mengisytiharkan sebuah naskah Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani yang dikumpul, yang dipelihara, yang diselaraskan oleh Sayyidina Uthman. Maka sehingga sekarang ni Mushaf Resam Uthmani. Jadi beliau menulis kembali ayat-ayat Al-Quran tersebut supaya memudahkan orang baca ketika itu. Okey, dalam bidang ekonomi pula, beliau memperkukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Masa zaman Umar dah ada dah kan Baitul Mal. Jadi apa yang dilakukan oleh Osman, dia menaik tarafkan lagi. Dia mempertingkatkan lagi dengan membuat pembiayaan pembangunan negara. Beliau juga dalam ekonomi memperkuat Angkatan Negara Laut Islam dengan membeli peralatan senjata dan juga kapal. Okey. Jadi sebelum kita berpindah kepada Sayyidina Ali bin Abu Talib, saya nak tanya apakah gelaran yang diberi kepada Sayyidina Osman bin Affan ini? Siapa boleh jawab? Ha. Okey, Nur Syuhada jawab Zunnurain, Zunnurain, Zunnurain. Okey, baik betul. Tahniah Syuhada. Okey, betul. Sebab apa diberi gelaran Zunnurain? Sebab apa diberi gelaran Zu An-Nurain? Okey, Zu tu maksudnya yang mempunyai. Zu Nur ialah cahaya. Ain mata. Dua mata. Yang memiliki cahaya dua mata. Iaitu beliau Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkahwin dengan dua orang puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dinamakan sebagai Zunnurain. Beliau ni berkahwin dengan dua orang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi gelaran Zunnurain. Okey, terima kasih Syuhada atas jawapan tersebut. Okey, now akhir sekali ialah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey, tengok di hadapan, nama beliau ialah Ali bin Abu Talib, lahir pada tahun 602 Masihi. Beliau antara yang paling muda lah. 602 Masihi. Asal Bani Hashim sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ni ialah
sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Quraisy, sepupu baginda Nabi, dan juga sifatnya ialah keberanian, kepahlawanan, tegas, berpengalaman luas dalam perundangan Islam. Baik, dalam bidang politik, apa yang dilakukan oleh Ali, Sayyidina Ali? Yang pertama, dilantik sebagai khalifah selepas Khalifah Uthman meninggal dunia. Dilantik sebagai khalifah selepas Khalifah Uthman meninggal dunia. Yang kedua, mempunyai kepakaran dalam selok-belok hukum sehingga mampu menyelesaikan masalah hukum berhubung masyarakat dan undang-undang Islam. Dalam bidang sosial, beliau berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Okey. Beliau sanggup menghentikan peperangan Siffin dan memulakan proses perundingan ketika pihak lawan telah mengangkat Al-Quran. Jadi masa tu ada peperangan antara sahabat-sahabat Nabi ni, antara sahabat dan kalangan sahabat ni pecah kepada dua. Itu pada zaman Sayyidina Ali. Maka lepas perang tu lahirlah Mu'tazilah dan sebagainya. Cumanya peperangan Siffin tu ialah antara orang Islam dengan orang Islam. Dalam peperangan tersebut, dia orang kata dihasut oleh golongan-golongan munafik dan juga golongan musyrikin. Jadi semakin lama semakin bergaduh dan juga ramai dalam kalangan sahabat yang meninggal dunia. Okey, next iaitu dalam bidang ekonomi pula. Apa yang Sayyidina Ali buat? Iaitu Sayyidina Ali meneruskan pengutipan jizyah dengan mengikat perjanjian dengan golongan zimmi untuk mengenakan jizyah kepada mereka. Jizyah ni ialah macam cukai jugalah. Macam cukai. Jadi Sayyidina Ali meneruskan kutip cukai ataupun jizyah dengan mengikat perjanjian. Buat agreement dengan golongan zimmi untuk mengenakan jizyah kepada mereka. Zimmi ni apa dia? Siapa yang tahu kat sini? Apa maksud zimmi? Siapa boleh beritahu Ustaz maksud zimmi? Tak tahu. Zimmi merupakan orang kafir yang duduk dalam negara Islam dan juga patuh kepada undang-undang Islam. Tidak melakukan kerosakan dan juga permusuhan. Boleh Sekali lagi Ustaz ulang. Zimmi bermaksud orang bukan Islam duduk dalam negara Islam secara aman dan juga orang kata tidak memusuhi Islam dan juga tidak melakukan perpecahan. Maka wajib bagi kerajaan untuk melindungi mereka, harta mereka dan juga nyawa mereka. Ini namanya zimmi, kafir zimmi. Ada satu lagi sudut iaitu kafir harbi. Kafir harbi merupakan orang kafir yang memusuhi Islam, yang melawan Islam. Jadi kalau sekarang ni, kalau kita tengok di mana? Di Palestin itulah. Orang Israel. Dia bunuh orang Palestin. Dia memusuhi Islam secara jelas. Maka wajib bagi kita memusuhi semula dan juga berlawan dengannya. Boleh faham Kalau zimmi tak wajib kita lawan dan juga tak boleh kita lawan. Wajib kita memberi perlindungan kerana ia bernaung di bawah naungan kerajaan Islam. Okay, boleh faham semua Itu maksudnya zimmi. Okey, now habis dah. Cumanya nak tanya apakah gelaran yang diberikan kepada Sayyidina Ali ni? Siapa boleh jawab? Apa gelaran yang diberi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib? Siapa tahu? Cuba tulis dekat tepi tu. Okey, Nazirul kata karamallahu wajhah. Okey, karamallahu wajhah. Okey, jawapannya ialah betul lah. Dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Sebab apa? Antaranya dinyatakan beberapa sebab lah. Antaranya beliau tidak pernah menyembah berhala dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai nilai tawakal yang tinggi ketika mana peperangan. Beliau ni kalau kita baca sejarah memang seorang yang tangkas dalam berperang. Beliau bertemu dengan orang yang lebih besar, orang yang lebih berpengalaman, tapi beliau boleh menang ketika mana berperang. Ini kelebihan yang ada oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib ini. Okey, baik, itu sahaja untuk kuliah kita pada pagi ini, pada petang ini.
Okey, terima kasih kepada semua yang mendengar dan juga mohon semua untuk ajukan soalan sekiranya ada apa-apa soalan. Ada apa-apa soalan pelajar, boleh tanya di sini.